Assalamualaikum sahabat. Apa khabar? Harapnya semuanya sihat dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya ingin menceritakan satu rahsia sumber kekuatan tentera Islam. Tapi sebelum tu macam biasa, korang like dulu dan tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan pada channel ini. Khatab 1983 melaporkan doktrin ketenteraan Islam Al-Aqidah Al-Askariyah Al-Islamiyah mempunyai ciri-ciri sangat istimewa. Sinergi antara material dan rohani membentuk profil atau karakter seorang Muslim yang unggul, membina seorang Muslim yang taat, sabar, berani, maju ke hadapan, teguh pendirian, bersungguh-sungguh, sanggup berkorban, adil dalam menegakkan kebenaran dan menghapus kebatilan untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga dididik tidak takut pada kematian, tidak bimbang pada kefakiran, tidak melakukan kerosakan, tidak bersedih perkara yang luput dan tidak berputus asa pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan ini muncul kerana doktrin ketenteraan Islam bersumberkan Al-Quran, hadis, kitab-kitab fiqh, sumber sejarah Islam serta kitab Al-Maghazi. Justru tatkala Rasulullah SAW dibangkitkan menjadi Rasul, penerapan doktrin dan kekuatan akidah yang dikejapkan ke dalam jiwa bangsa Arab membawa bersama nilai-nilai kehidupan yang luhur telah melahirkan orang-orang yang sanggup mengorbankan jiwa, harta dan sanggup meninggalkan kampung halaman demi mengecapi nikmat Islam dan iman. Jika ditelusuri sejarah ketenteraan Uthmaniyah, pembinaan profil atau karakter anggota tenteranya diwarnai dengan nilai dan amalan berteraskan Islam serta dilatih dengan bersungguh-sungguh bukan sahaja dalam aspek kekuatan fizikal, bahkan juga kerohanian. Zaidan 2012 dan Syakir 2000 yang memperincikan bahawa latihan ketenteraan ditumpukan terhadap pemupukan semangat patriotik dengan kecintaan kepada negara adalah melebihi segalanya. Seterusnya, mereka turut diberikan indoktrinasi bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan tugas tentera merupakan wadah jihad yang utama. Hasil daripada latihan dan tarbiyah Islam, tentera kerajaan Uthmaniyah tidak lagi mengenal erti takut. Semangat keberanian mereka di medan juang semakin berkobar-kobar kerana pemusatan hidup yang hanya pada perjuangan agama dan bangsa. Proses latihan yang dilalui oleh mereka amat sukar dan mereka perlu membuang sejauh-jauhnya perasaan kerinduan dan kebergantungan kepada keluarga. Hanya rakan seperjuangan tempat mereka berkongsi kesusahan dan kepayahan, manakala para pimpinan atasan pula menjadi wadah untuk menumpahkan taat setia mereka. Hal yang sama turut diperihalkan oleh Fisher 1965 bahawa agama Islam telah dipasak dalam kehidupan anggota tentera dan mereka berikrar bahawa perang merupakan satu perjuangan yang suci. Tujuan perang ialah untuk membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala dan musuh sultan. Latihan dan bimbingan kerohanian merupakan aspek penting untuk menjamin kelestarian spiritual combat power anggota tentera semasa perang. Surah Ali Imran ayat 169 hingga 170 merupakan motivasi kepada tentera Islam bahawa perjuangan mempertahankan negara dan juga rakyatnya dengan keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan perjuangan yang tidak sia-sia. Seorang mukmin yang berada dalam sakaratul maut akan mendapat kabar gembira bahawa dia diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kabar itu tidak semestinya dalam bentuk ucapan, tetapi kehadiran malaikat yang wajahnya bersinar, bercahaya ibarat matahari serba putih. Ketika itu orang mukmin lebih menyukai disegerakan kematian daripada dilanjutkan usia apabila tiba ajalnya. Dia meminta-minta supaya jasadnya segera disemadikan kerana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenikmatan di alam barzakh. Allah Subhanahu Wa Taala menyambut orang mukmin beriman dengan limpahan kurnia rahmatnya. Sebaliknya orang kafir ketika melihat seksaan bakal diterimanya akan menemui kesukaran dan kesulitan ketika tiba ajalnya. Orang beriman apabila menemui ajal tidak mahu dihidupkan semula kerana merasai sakitnya kematian dan telah mendapat nikmat seperti dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang kafir setelah ajalnya meminta untuk dihidupkan kembali. Sedangkan orang yang mati syahid apabila tiba ajalnya meminta terus hidup untuk kembali berjuang kerana tidak merasai sakitnya mati dan merasa nikmat mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Abu Lais Al-Samarkandi berkata, siapa yang yakin akan mati
maka seharusnya bersiap sedia menghadapinya dengan melakukan amal soleh. Indahnya hidup bersyariat berpaksikan keyakinan atas dasar iman, ketundukan, kepatuhan dan ketaatan dengan melakukan amalan berteraskan rukun Islam serta melaksanakan amalan dan gerak kerja dengan penuh keikhlasan. Begitulah apabila ketiga-tiga prinsip dan rukun dipraktikkan dengan sebenar, iaitu Islam, iman dan ihsan, akan melahirkan insan yang tidak gentar berjuang dalam menegakkan Islam kerana yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kematian bukanlah pengakhiran kehidupan, namun ia adalah permulaan kehidupan dan kembali kepada perkampungan asal di syurga.